Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Saya ucapkan kepada anda yang join kita di sesi sarapan minda momentum. Okey, saya nak tanya dulu apa khabar anda semua pada pagi Isnin yang saya rasa pagi ni sangat tenang, sangat mendamaikan, insya-Allah, mudah-mudahan. Okey, sebab saya pun ada benda saya nak ajar pagi ni. Terutamanya, saya nak berikan perhatian kepada anda yang berniaga sebagai seorang ejen. Ejen ke, stokis ke, dropship ke, whatever, tak kisah. Tapi saya nak anda dengar betul-betul. Saya nak anda please tekan button share sebagai komitmen anda untuk dia macam yuran. Kan bayar yuran. Yelah, takkan semua benda ni kalau kita sekadar harapkan percuma, mananya nak menjadikan semua benda. Sedangkan hari ni semua perkara, semua benda pun nak kena bayar. Kan, masuk toilet pun nak kena bayar kan. Jadi bila nak menerima ilmu, saya minta bayarannya, yurannya hanyalah tekan button share tu je. Jangan pula PM tepi, mana nombor akaun? Tak ada, tak perlu benda tu. Saya tidak memerlukan benda tu. Yang saya perlukan adalah apa? Saya perlukan anda punya komitmen untuk bantu saya tekan butang share. Sebab saya nak mesej ni sampai kepada ramai orang. Kita nak sesi sarapan minda momentum ni bermanfaat. Mungkin ada yang tengah blur-blur tak tahu nak buat apa. Lepas dia dengar ni, terang benderang lah, insya-Allah, kepala otak ataupun minda kita ni sama-sama. Okay, so saya nak cakap tentang 3 topik. Bukan 3 topik, 3 perkara yang ejen tak tahu apa yang dia tak tahu. Okay, sebenarnya dalam bisnes ni, okay, dia tak kisahlah kita ni founder ke, kita ni stokis ke, ejen. Matlamat terakhirnya adalah bantu pelanggan. Bila dapat bantu pelanggan ni selesaikan masalah dia, maka kita akan dapat duit. Atau kita panggil dia jualan, sales. Okay, dengan kena betulkan dulu niat lah. Iaitu apa niat kita? Niat kita bantu pelanggan. Tu kena ingat. Jangan hanya sekadar kejar sales, kejar duit semata-mata. Lupa matlamat yang lebih besar. Aku nak mudahkan hidup pelanggan aku. Tak kira lah apa masalah yang sedang dia alami pun, kita bantu dia. Okay? So, boleh dengar ni. Jadi, dia ada 3 perkara sebenarnya yang ejen ni dia tak tahu. Apa yang dia tak tahu? Okay? Dia tak tahu apakah benda yang dia tak tahu. So, saya nak bantu kepada anda, ejen-ejen pagi ni, membetulkan cara anda berfikir. Supaya anda tidak salah fikir. Sebab bila salah fikir, salah tindakan atau lambat bertindak ataupun tak buat apa-apa, ini yang masalah. Ini yang menjadi the biggest problem sebenar-benarnya. You faham tak benda ni? So, bila kita tahu benda ni, insya-Allah. Bagi anda yang founder pula, make sure lah ejen you masuk FB Live saya pagi ni. Mintalah dia tonton sebab saya dah tolong you sebagai founder membetulkan cara berfikir dia. Okay? Sebab saya pun pernah ada pengalaman sebagai ejen. Saya pernah jadi dropship. Saya juga pernah jadi stokis. Saya pernah jadi founder. Okay? Now, saya pun adalah founder juga. Jadi, saya tahu kat mana. Dan Alhamdulillah juga, kalau anda lihat, saya melatih ramai anak murid saya di kalangan founder. Dan bukan sekadar founder je yang boleh buat sale yang sangat bagus, beratus ribu sebulan, berjuta ringgit sebulan, setahun. Tetapi kalau anda lihat, ramai juga anak murid saya yang hanyalah stokis or agent pun boleh buat. So, apakah masalahnya kat situ? So, perkara pertama, yang agent ni tak tahu apa yang dia tak tahu. Okay, apa yang dia tak tahu? Saya nak saya bagi tahu ke tak ni? Macam tak ramai nak. Dia kalau nak, dia kena komen kat situ. Saya nak. Apa perkara pertama yang agent tak tahu? Benda yang paling berbahaya dalam hidup kita adalah bila kita tak tahu apa yang kita tak tahu. Itu masalah tu. Kita tak tahu apa yang kita tak tahu. Kalau kita tahu, kita dah tahu apa yang kita tak tahu tu tak apa. Contoh macam kita dah tahu dah, benda yang aku tak boleh, benda yang aku masih lagi tak buat, yang aku tahu tapi aku tak buat adalah kena onlinekan bisnes. Kena ada Facebook contoh. Okay? Tapi ini tidak. Ini adalah benda yang you all tak tahu apa yang you tak tahu. Ini lagi masalah.
Ini yang jadi problem. Ini yang jadi satu isu sebenarnya. Satu yang mungkin akan menyebabkan ramai orang kat situ dia akan ada kebuntuan kat situ. You faham tak saya cakap apa ni? Okay, so yang pertama adalah kebanyakan jadi ejen, okay, apa yang dia tak tahu adalah tugas utama ejen adalah buat marketing. Okay, ini ramai tak tahu. Tugas utama ejen adalah buat marketing. Itu yang pertama. Kenapa saya kata dia tak tahu? Sebab ramai ejen yang ada mentaliti, oh aku ambil barang dia, aku dah beli, dah stok banyak, tunggu HQ buat marketing. Tunggu HQ buat marketing, aku tunggu je bila dia nak bagi aku customer, kerja aku hantar barang. Come on. Tugas ejen bukannya dispatch. Tugas ejen bukannya jadi courier service. Kenapa HQ menggunakan sistem ejen? Kerana mereka ni nak jimatkan cost marketing. You kena faham benda ni Kenapa ada setengah HQ menggunakan sistem ejen sebagai cara pemasaran? Ia adalah sebab apa tahu? Sebabnya apa tahu? Okay, sebabnya adalah dia nak jimatkan cost marketing. Jadi cost marketing yang sepatutnya belanja untuk TV ke, radio ke, segala bagai ni dapat diberikan kepada you all yang ejen-ejen ni sebagai bayaran kepada you. Sebagai you punya commission. Kalau you jadi ejen, you jadi stokis ke, dropship ke, dalam masa yang sama you nak minta tolong HQ tadi buatkan marketing, mana dia nak korek duit buat marketing? Cuba fikir. Mana dia nak korek lagi duit? Dengar sini kalau ada juga setengah-setengah tu yang saya lihat, yang saya tengok, apa yang berlaku, what's happen adalah, you tahu tak apa benda yang berlaku, what's happen adalah, sekejap lembu menjerit sekejap. Lembu menjerit. Alihkan sikit. Okay. So, apa yang berlaku adalah, setengah ejen dia mendesak juga HQ dibuat juga marketing. Dan apa yang berlaku? HQ buat marketing, keluar duit banyak, dalam masa sama kena bayar lagi ejen. Kena bayar radio, TV, billboard, segala bagai kena bayar ni. Akhirnya HQ tu cash flow dia koyak rabak. Akhirnya HQ tu dia punya cash flow koyak rabak. HQ tak ada duit, HQ dah tak boleh restock, HQ tu tutup. Dan mungkin kalau HQ tu dia adalah buat barang, produk yang bagus, akhirnya tak boleh nak survive, dia terpaksa meninggal. Sebab desakan daripada ejen yang minta juga tolong untuk buatkan marketing untuk dia. You kena ingat bila kita dalam bisnes, dalam perniagaan, benda yang kita perlu elakkan, benda yang paling sangat-sangat perlu dielakkan adalah minda subsidi. Minda subsidi, minda nak minta bantuan. You all kena ingat, this is business. Ini bukannya badan kebajikan. Business adalah business. Business adalah sama-sama empower satu sama lain. HQ empower agent, agent empower kepada customer. Customer pula dia dapat result, dia suka nak buka mulut dan beri tahu kepada orang lain, dia ni bagus, kau kena dapatkan produk dia. So inilah mentality yang perlu kita betulkan. Okay. Tapi kalau you katalah you all ni dapat HQ yang memang dia pun ada buat marketing, itu adalah satu bonus. Dan jangan komplain lagi benda lain. Kita punya commission tak berapa besar lah, kita punya ni susah lah. Ni jadi ejen yang tidak bersyukur. Dugaan kita ni dalam perniagaan, benda yang paling mencabar adalah bersyukur. Nak bersyukur tu, itu dugaan utama. Ada juga saya ada dengar kawan saya ni, dia adalah founder produk. Dia bagilah hadiah, saya tengok, ya Allah, rantai panjang gila. Aku ingat parah pinggang lah, babe. Panjang gila. Saya tanya dia, memang macam tu ke kena bagi? Dia kata, taklah, sebenarnya ni adalah bajet kita yang kita bagi ekstra kepada ejen. Kita bagi dia sebagai bonus. Kita bagi dia sebagai, nak bagi dia ceria, dia seronok, dia suka. Tapi apa dia kata tahu? Apa yang kami dapat, dia kata? Apa yang kami dapat adalah ejen ni komplain, patutnya dapat lagi besar. Patutnya macam tu, patutnya macam ni. Ini memang saya punya, saya layak. Saya. Tuan-tuan, di saat manusia ini tidak bersyukur, tuan-tuan, tidak berterima kasih kepada manusia,
Manusia ni bila tidak berterima kasih kepada manusia, bermaksud dia tidak bersyukur kepada Allah SWT. So, na'udzubillahi min zalik, astaghfirullah, kena sama-sama istighfar. Kita tak nak jadi macam tu. Tak nak jadi macam tu. Sometimes, you all tak tahu apa struggle seorang HQ. Untuk dia nak berada pada level tu, untuk dia nak jumpa produk yang bagus tu, you tak tahu apa cabaran dia. Dan kita jadi ejen pula tak bersyukur. Sebab apa tahu? Ejen ni dia ada mentaliti, alah tak apa, kalau tak okey kita pergi produk lain. Tuan-tuan dan perempuan, saya nak tanya. Sampai bila kita ni ada mentaliti, asyik nak start daripada kosong? Sampai bila? Sampai bila kita nak start daripada zero? Tak habis-habis start daripada kosong. Start daripada kosong. So, bila nak habis mentaliti macam tu? That's why lah kenapa kita tak boleh nak jadi seorang ejen yang perform. Sebab kita tak tahu tugas hakiki kita sebagai seorang ejen adalah buat marketing. Menyampaikan kebaikan produk, menerangkan, mengajar pelanggan. Faham atau faham saya cakap ni? Ini benda yang anda perlu lakukan sebenarnya. Kan? Boleh faham tak maksud saya ni? So, jadi ejen kena jadi seorang ejen yang bersyukur, jadi ejen yang progresif, agresif dalam buat marketing, menyampaikan apa yang bagus tentang produk. InsyaAllah you akan jadi satu ejen yang sangat besar, seorang yang berjaya dalam bisnes. Dan jangan rasa rendah diri bila orang tanya, you ni meniaga apa? Oh, saya ejen je. No. Jangan ada mentaliti macam tu. Saya nak tunjukkan beberapa syarikat yang besar. Okay, ada orang cakap dengan saya, ejen dan stokis bukan founder, bukan business owner. Bukan business owner. Ada yang cakap macam tu. Dengar sini. Okay, dengar sini. Ada betul, ada salah yang terlalu salah. Okay? Cuba kita tengok satu company. Saya nak tunjukkan beberapa contoh company yang dia hanyalah ejen. Dia tak ada produk. Dia tidak ada produk sendiri. Saya nak bagi tahu anda, dia tidak ada produk dia sendiri. Contoh, kita tengok Cycle and Carriage. Cycle and Carriage Berhad adalah syarikat yang menjadi ejen jualan kepada Mercedes-Benz. Dia kat Malaysia ni paling tinggi adalah Mercedes-Benz Malaysia. Di bawah Mercedes ni, ada company-company yang jadi dia punya distributor. Yang jadi ejen pemasaran dia. Pertama adalah Cycle and Carriage Berhad. Berhad public listed company yang hanya menjadi ejen. Dia tidak ada buat Mercedes ni, tak ada belakang rumah. Dia tak ada buat kat belakang rumah. Tengah buat apa tu? Founder Cycle and Carriage. Oh, tengah pasang tayar. Tengah buat kereta Mercedes ni model baru C200 yang nak keluar tahun depan. Contoh ada. Lepas tu di bawahnya ada Naza Wheels. Naza Wheels, NZ Wheels. Saya dah 2 kali ambil Mercedes dengan Naza Wheels. Okay, NZ Wheels. NZ Wheels adalah pun mengedarkan Mercedes. Dia tak ada produk dia sendiri. NZ Wheels hanya menjadi ejen kepada Mercedes. Buat tak tahulah berapa juta ke bilion, tak tahu sebab kereta tu harga mahal. Faham tak ni? Ada satu lagi namanya Hapseng. Hapseng Star pun mengedarkan kereta Mercedes-Benz. So ada 3. Tiga ni bersaing jual produk yang sama. Tak gaduh pun. Tak ada kecoh-kecoh pun berebut pelanggan. Sebab pelanggan tu ramai. Faham saya cakap ni? Hello? Siapa faham tu? Kalau faham, komen sikit faham. Penat saya bercakap lah. Tak nak minum air kolam, tak boleh pula kan. Sikit perut je lagi. Faham tak ni? So, mereka adalah own the business. Dengan syarat. Kenapa saya kata tadi? Kenapa saya kata yang ejen ni bukan business owner adalah salah? Ialah salah lah. Sebab orang yang menjadi ejen adalah business owner. Sekiranya dia mendaftarkan syarikat. Contoh saya menjadi ejen katalah jual jeruk. Saya daftarkan syarikat saya. Enterprise ke Sinar Berhad. Okay. Company ni didaftarkan untuk mengedarkan, menjadi pengedar kepada produk makanan. Okay. Secara sistem distribution. Distributorship. Contoh. So dah jadi syarikat. Saya own the business. Sebab business ni adalah menjadi, the main business adalah mengedarkan produk. So jadilah business. Kenapa pula agent bukan business owner? Okay. Ini semua adalah cara-cara. Ada setengah orang mungkin dia nak downkan orang-orang menjadi agent di luar sana. Dia nak you down. So please tolong jangan dengar. Okay. Jangan dengar
biawak-biawak yang bermain kat dalam kepala otak kita ni. Alah, kau agent je, kau bukan niaga, kau bukan business owner. Come on. You all mungkin pernah dengar 7-Eleven. Dia tak ada produk dia sendiri. Dia hanya menjadi multi-agent kepada banyak produk yang dia hanya jual dia. Dia hanya mengedarkan. Dia hanya buat retail. Penjualan produk-produk. Kalau you tengok macam Al-Ihsan, tak ada buat produk sendiri. Apa lagi? Guardian, Watson. Pernah dengar edaran Tanjung Motor? Tanjung Motor menjadi pengedar kepada Nissan. Faham atau faham ni? Sime Darby. Di bawah Sime Darby, lagilah banyak dia jadi ejen. Sime Darby, dia menjadi ejen kepada Volvo. Dia menjadi ejen kepada BMW. Menjadi ejen kepada Porsche. Menjadi ejen kepada Jaguar, Land Rover, Hyundai. Semua adalah di bawah kumpulan Sime Darby. Dan this company bukan buat duit sikit-sikit. Hanya menjadi ejen kepada HQ. Produk-produk owner tadi. Dia tak buat produk sendiri. So maybe kat Malaysia satu hari nanti akan jadi satu level macam tu. Saya menjangkakan macam tu. Akan datang, business model akan datang. Kita sekarang berada pada norma baru. So akan datang mungkin bukan lagi trend menjadi founder. Mungkin dia hanyalah menjadi distributor yang mana dia ni ada banyak database pelanggan. So HQ ni berebut-rebut nak dapatkan dia orang ni. Sebab bagi anda yang ejen, aset utama anda, saya bagi tahu anak murid saya. Terpaksa bocor sikit lah. Itu kalau nak. Kalau tak nak, tak apa. Nak ke nak? Kalau nak, komen nak dulu. Okay. Apakah aset sebenar kepada seorang ejen? Nak saya bagi tahu tak? Apa aset sebenar kepada seorang ejen? Yang menyebabkan HQ akan berebut-rebut. Satu hari ni, aku nak lah. Kita offer macam ni lah. Kita bagi kereta, rumah, insentif macam ni, bla bla bla. Sebab you ada something yang very powerful yang kami tak ada. Apa dia? Apakah benda tu? Macam tak nak kan? Kalau nak, dia dah komen nak. Dah tekan butang share ke belum? Itu syarat dia. Syarat wajib nak join kelas ni. Secara percuma. Tekan butang share. Okay. Aset sebenar kepada seorang ejen adalah database. Setiap pelanggan yang dah beli, dia simpan database tu. Setiap calon-calon, bakal pelanggan pun sama. Dia ambil database. Supaya nanti boleh follow up semula dan pastikan mereka jadi pelanggan. Yang dah jadi pelanggan pula, dah jadi customer ni pula, akan beli lagi banyak. Dan mungkin recommend pula kat kawan-kawan. Macam, siapa dapat sesuatu untuk poin pertama saya je, panjang kan? Agent adalah business owner, okay? Sekiranya dia mendaftarkan syarikat tu dan dia adalah betul-betul serius. Dia adalah serius untuk membina bisnes tu untuk jangka masa lebih panjang. Okey, poin saya yang kedua. Okey? Apakah yang ejen tak tahu sebenarnya? Nombor dua, apakah yang ejen tak tahu adalah nombor dua adalah namanya branding. Branding. Ramai tanya saya, ejen-ejen ni yang tanya saya kan, dia cakap macam okey. Faham tu? Kan? Nombor dua adalah branding. Sebab ramai ejen tanya saya, dia kata, saya ni ejen kepada produk bla 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 bla. Apakah brand yang saya patut pakai? Adakah saya perlu pakai brand HQ saya iaitu xyzofficialhq.com? Okey. So saya mengambil balik semula yang tadi saya kata. Ada banyak company yang menjadi ejen kepada sesuatu brand. Mereka guna brand sendiri. Ingat tadi saya cakap Mercedes-Benz? Mereka menjual Mercedes tetapi company dia namanya Cycle and Carriage. Kan sedap nama tu. Ada satu lagi nama NZ Wheels. Naza Wheels. Ada lagi satu namanya tadi Hub Seng Star. Dia gunakan brand dia sendiri. Bila you all gunakan nama HQ sebagai brand, satu orang akan keliru, confuse. Engkau ni agent ke? Engkau ni adalah HQ. Orang confuse. Takut-takut dia tengok you punya Facebook page yang nama sama dengan HQ. Lepas tu dia order direct dengan HQ. Dah you all tak dapat sales. Dah macam mana? Itu satu hal. Nombor dua, risiko dia. Katalah tiba-tiba HQ tu kita tak tahu, tidak ada benda kekal dalam dunia. Tidak ada benda yang kekal dalam dunia kecuali Allah SWT. Okay? Tak ada benda kekal. Tiba-tiba HQ tu bankrupt ke, hilang ke, gone ke, missing in action. Dan you dah gunakan nama dia sebagai branding you.
And sekarang you terpaksa tukar the another product. So, kan penat you nak kena buat branding lagi sekali. Kan keleceh. Jadi you banner lah satu brand you sendiri. Contoh macam Watson. Dalam Watson, antara yang letak barang dia kat Watson tu contohnya macam Rejoice. Shampoo Rejoice ada jual dalam Watson. Dan dia berbangga sebab produk dia. Kau tahu, produk aku ni dah ada dalam Watson tau. Brand lain pun boleh macam, aku punya produk pun ada dalam Watson. Orang berbangga dengan brand yang dah dinaikkan tu. Contoh macam saya, sometimes, bila saya nak beli kasut, saya prefer nak beli kasut sukan, saya suka pergi Alisan. Walaupun saya boleh beli Nike, Adidas, apa segala bagai kat tempat lain. Tetapi saya berbangga, saya suka beli di Al Ihsan Sport. Sebab the brand tu tadi, Al Ihsan. You faham tak? Tapi tak apa, insyaAllah. Nanti dalam sesi roket pemasan momentum, insyaAllah edisi khas agent. You all tahu tak kita ada buat kelas ni? RPM edisi khas agent. Yang kita akan buat pada 27 hari bulan Mac ni. Khas untuk marketing kepada ejen. Bagaimana ejen ni boleh membina pelanggan yang ramai. Ini fokus kepada ejen. HQ boleh masuk tak? Boleh. Tapi bawa ejen korang belajar. Sebab ini penting. Sebab saya juga sebenarnya sedang membantu you develop you all punya ejen. Sebab setengah HQ kadang-kadang dia ada kekangan dari segi nak buat training. Dia sendiri pun tak tahu macam mana nak train. So, saya tolong you all. Bantu training you all punya agent. Jadi, you dah dapat shortcut. Tak payahlah kau nak buat sendiri. Sebab kalau kau buat sendiri pun tak tahu berapa tahun dia nak faham. Biar Abang Jip tolong. Make sure semua team, semua agent, stokis, agent, dropship masuk kelas belajar. Dan suruh dia follow saya punya FB Live ke sesi yang trainer saya buat. Supaya saya dapat bantu you all ni semua develop mindset you all punya team agent ni tadi. Sebab kebanyakan diorang ni bermindahkan, diorang nak subsidi, diorang tunggu HQ yang buatkan semua benda. HQ tolong cebokkan. Allahu Akbar. Semua HQ tolong suapkan, HQ tolong picit kaki, tapak kaki, badan dia urut, massage. Susahlah macam ni. Faham tak saya faham tak faham ni? Saya sedang memudahkan you all HQ buat kerja. So, make sure kalau anda HQ, make sure anda punya agent dah daftar di naktarikpelanggan.com. Kalau tak, you all rugi besar weh. Sebab kami tak ada promote apa-apa Yang kami hanya bantu you all membina agent yang agresif, progresif. Yang boleh buat marketing dengan bagus. Okay, itu yang pertama. Bagi anda yang seorang, mungkin anda adalah agent, janganlah tunggu HQ kalau HQ tak suruh. Sebab sebagai agent, you all diukur result you melalui sales. Kalau sale you bagus, you all senang nak capai impian. Kalau sale you tak bagus, apa pun tak jadi. Apa benda pun jadi tak guna. Sampai bila kita asyik nak tukar produk lain. Sedangkan benda yang salah adalah marketing. Kesilapan kita adalah strategi kita dalam marketing. Itu yang salahnya tu. Dan mana tahu nanti kalau tiba-tiba saya terbuka hati nak hadiahkan anda baju special sempena 7 tahun momentum. Nampak ni bawah dia tu ada jalur-jalur macam api. Okay, t-shirt special sempena sambutan ulang tahun momentum ke-7 pada tahun ini. Macam kan? Faham ke faham tu? Okay, baik. So yang ketiga, poin yang last saya nak bagi pada anda. Poin yang ketiga. Okay, poin ketiga, ramai ejen tak tahu mereka perlukan motivation. Tadi branding satu hal Dalam RPM, kita akan explain more nanti. Make sure berada dalam kelas saya pada 27 hari bulan. Yang ketujuh, ejen tak tahu mereka ni tidak ada motivation. Apa maksud motivation? Motive plus action. Dia tak tahu apa motif dia. Bila kita tanya, kau buat berniaga ni kenapa Sebab apa kau berniaga? Tak adalah, saja je mengisi masa lapang, bosan, tak ada apa-apa. And then, tak dapat apa-apa sale yang bagus. Sebab you tidak ada motif. Sangat penting, bila kita buat apa-apa, kena tahu apakah motif. Apakah benda yang besar nak capai. Apakah motif kita? Nak tolong mak bapak? Nak sedekah? Melangsaikan hutang? Nak berzakat? Nak tolong ramai orang susah keliling kita? So, apakah motif kita? You all kena tahu. Ada setengah orang kata, kita sebenarnya hidup kita tak perlukan motivation, kita tak boleh mengubah orang. Tuan-tuan, perempuan, sekejap.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berputus asa kepada rahmat Allah. Rasulullah tetap dengan dia punya sifat tablighnya, iaitu menyampaikan. Tugas kita menyampaikan, bukan mengubah manusia. Tugas kita sampaikan. Dia berubah tak berubah bergantung kepada kuasa Allah SWT. Dan bukannya ada mentaliti, alah ejen aku ni lemah lah, tak payahlah bagi dia motivation. Biarlah alam semesta, seluruh dunia, alam universal yang mengubah dia. Kita jangan berputus asa kepada rahmat Allah. Allah Ta'ala kata, tugas kau manusia sebagai khalifah di muka bumi menyampaikan. So, jangan percaya, buat je. Sampaikan je lah. So, macam saya pagi ni, insya-Allah Sarapan Minda Momentum, kerja saya menyampaikan. You all berubah ke tak berubah, saya tak tahu. Saya memang berdoa, ya Allah, ubahlah mereka, ya Allah. Ubahlah semua yang dengar live aku pagi ni, ya Allah, berubah menjadi lebih baik. Berubah, bisnes mereka berubah, pelanggan mereka lebih ramai. Bisnes mereka, rezeki mereka melimpah ruah, ya Allah. Jadikan mereka ni orang yang bertindak untuk nak belajar, ya Allah. Amin. Saya boleh berdoa, saya menyampaikan. Maybe ada yang tak berubah pun. Majoriti ramai biasanya tak berubah pun. Ada seorang dua mungkin pagi ni seorang je berubah. Alhamdulillah. Saya telah menyampaikan. Tugas saya menyampai, bukan tugas saya menelik apa yang berlaku. Boleh faham tu? So, you kena tahu apakah you punya motif dan apakah action yang betul nak kena ambil. So, terlalu ramai orang sebagai ejen ni, dia tidak tahu apakah tindakan yang dia nak kena buat. That's why saya perlukan masa anda 1 hari untuk beritahu apakah tindakan kau ni sebagai ejen kena buat apa. Nak tarik ramai pelanggan ni, apakah benda yang you all kena lakukan, kena bertindak, kena buat dan dapatkan sale yang bagus. Bukan sedikit anak murid saya di kalangan ejen stokis yang ada result yang bagus, yang dapat sale yang bagus lepas hadir ke RPM. Dan saya harap anda adalah the next person, the next agent yang saya dan tim Momentum dapat bantu, insya-Allah. Even pagi ni pun insya-Allah mudah-mudahan anda dapat sesuatu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bantu anda untuk nak berubah. Sebab Allah Ta'ala tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum sehingga kaum itu buat keputusan untuk nak berubah. So, keputusan di tangan anda. Kalau you rasa you nak berubah, buat keputusan tu sekarang. Ya Allah, aku nak berubah. Aku nak bertindak. Dah. Daftar kelas nak tarik pelanggan.com. Kita jumpa 27 hari bulan. Mungkin beberapa hari sebelum tu mungkin ada sesi persediaan bonus yang saya akan beri insya-Allah nanti kepada anda. Saya akan maklumkan kepada tim Momentum, tolong maklum untuk kita adakan satu sesi persediaan RPM agent ni. Supaya you all dapat something, dapat pengisian. Dapat sesuatu yang menjadikan you lebih bersedia lagi untuk nak belajar pada hari 27 hari bulan Mac ni nanti, insya-Allah. Mudah-mudahan, amin. Okey, itu sahaja daripada saya pagi ni. Terima kasih banyak kerana follow pagi ni. Terima kasih kepada anda tekan butang share. Terima kasih kepada saya lihat ramai yang tag kawan-kawan dia. Thank you very much. Teruskan tag kawan-kawan, tag ejen anda, teruskan share. Mudah-mudahan ramai dapat manfaat daripada perkongsian Sarapan Minda Momentum pagi ini, insya-Allah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi. Bye-bye.